Selamat sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang keistimewaan kaum Iban dari aspek asal-usul, kediaman, kegiatan ekonomi dan agama dan kepercayaan. Masyarakat Iban merupakan salah satu cabang suku kaum Dayak yang mendiami Kepulauan Borneo sejak dahulu kala, yang kemudian berhijrah ke Sarawak. Terdapat sumber lisan yang membuktikan bahawa sebahagian besar dari kaum Iban berhijrah dari Lembah Kapuas ke Sarawak melalui kawasan Kupang. Semasa penjajahan British, mereka dikenali sebagai Sea Dayak, iaitu Dayak Laut. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Pada zaman purbakala, masyarakat Iban terkenal kerana kejayaannya dalam peperangan. Mereka sangat terkenal sebagai pejuang yang handal dan berani dalam perburuan kepala, iaitu headhunting. Masyarakat Iban tinggal di kawasan pedalaman berbanding kawasan bandar. Hal ini demikian kerana kebanyakan mereka mengamalkan aktiviti ekonomi tradisional seperti bercucuk tanam, menternak binatang dan memungut hasil hutan. Padi merupakan tanaman utama bagi masyarakat Iban. Masyarakat Iban juga menyembah Tuhan yang dikenali sebagai Singgalan Burung dan Tuhan Burung Peperangan. Mereka mengamalkan cara hidup berlandaskan hukum adat, pantang larang, tolak ansur, berteraskan perhubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Sekarang saya akan bercakap tentang kediaman kaum Iban. Pada era dahulu, kebanyakan orang Iban tinggal di rumah panjang. Rumah panjang tradisional orang Iban diperbuat daripada kayu belian, khususnya pada bahagian tiang rumah, atap, lantai, dan dinding-dindingnya. Pada masa ini, orang Iban jarang-jarang didapati tinggal di rumah panjang yang diperbuat daripada kayu, tetapi mereka membina rumah panjang yang bercorak moden dan menggunakan batu bata dan simen. Tuan rumah panjang mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai tuai rumah atau ketua kampung. Tuai rumah adalah bertanggung jawab untuk menentukan kelancaran dan kejayaan dalam mentadbir berbagai kegiatan seharian yang dijalankan di sesebuah rumah panjang itu. Selain itu, tuai rumah berperanan penting bagi menguatkuasa adat dan peraturan rumah panjang dan menjadi pemimpin utama dalam usaha menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul dalam kalangan rakyatnya yang dipimpin beliau. Sesebuah rumah panjang biasanya didiami oleh 10 atau lebih keluarga dan setiap keluarga itu mempunyai bilik masing-masing. Hampir semua penghuni di sesebuah rumah panjang itu mempunyai pertalian keluarga yang rapat antara satu sama lain. Setiap bilik di rumah panjang Iban terbahagi kepada beberapa ruang atau bahagian tertentu, antaranya bilik besar, labu, tumpuan, ruai, dan tanjung. Orang Iban biasanya berjumpa antara satu sama lain di ruai-ruai pada waktu siang atau malam di rumah panjang kerana ruai dianggap sebagai tempat penting untuk mereka berkongsi idea, kejayaan, kegembiraan, dan pengalaman hidup. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan di ruai ialah penenunan kain puah. Biasanya wanita atau penenun puah mengadakan ritual pembuatan kain puah di ruai-ruai mereka masing-masing. Selain itu, ruai juga menjadi tempat utama untuk menjalankan ritual-ritual kawai yang terdapat di dalam masyarakat Iban. Seterusnya ialah kegiatan ekonomi. Segolongan besar orang Iban masih melibatkan diri di dalam kegiatan pertanian, iaitu menanam padi bukit atau padi rumah. Orang Iban pada zaman dahulu merupakan peneroka terulung dalam membuka hutan rimba, iaitu diorang panggil sebagai beriba ataupun berumpang kampung, bagi tujuan penanaman padi bukit. Aktiviti penerokan ini dilakukan dengan seluas yang termampu dengan matlamat untuk mendapatkan hasil tuaian padi yang lebih banyak. Bagi masyarakat Iban, sesiapa yang dapat tuaian padi yang banyak, maka dia merupakan seorang yang boleh dianggap kaya, pintar, rajin dan akan dipandang tinggi. Justru itu, masyarakat Iban pernah dianggap sebagai salah satu masyarakat yang terkenal dengan penanaman padi bukit. Selain itu, masyarakat Iban yang tinggal di rumah panjang masih menjalankan aktiviti memburu dan mendapatkan sumber-sumber hutan untuk mendapatkan bekalan makanan dan perubatan. Pendek kata, penghijrahan orang Iban ke kawasan-kawasan baru adalah untuk mencari tanah bagi tujuan bercocok tanam dan mencari sumber makanan daripada hutan sekaligus mewarisi tanah-tanah ini sebagai tanah pusaka mereka untuk turun-temurun. Selain menanam padi, orang Iban juga menanam getah, kopi, lada, koko dan sekarang ini kelapa sawit. Jadi, apabila harga hasil tanaman ini melambung tinggi, mereka akan mendapat sumber pendapatan yang sangat lumayan. Tetapi, apabila harga tanaman mereka menurun sehingga ke paras terendah, ekonomi mereka mula terjejas kerana kos penanaman tidak dapat lagi ditanggung oleh mereka walaupun mereka mempunyai tanah itu sendiri dan tidak perlu bayar sewa. Kaum Iban berpegang kepada kepercayaan yang diamalkan oleh nenek moyang mereka dahulu dan besar kemungkinan ditulis di dalam papan curai oleh tuan ramai berpandukan nasihat mana.
Orang Iban percaya kepada kewujudan seorang Tuhan yang agung, iaitu Bungsu Betara yang mencipta dunia ini dan alam semesta. Di bawah Tuhan agung ini, orang Iban percaya ada 7 orang dewa yang sentiasa dihitung sebelum memulakan Biau dan Sampi. Contohnya, Biku Imam Bungsu Betara, Menjaya dan Andamara. Orang Iban percaya bahawa semua binatang yang hidup, tumbuh-tumbuhan dan barangan fizikal seperti bukit, gunung, sungai, air, ribut dan sebagainya mempunyai semangat atau roh masing-masing. Orang Iban juga menyembah kepada roh-roh nenek moyang untuk meminta pertolongan semasa gawai hantu. Mereka percaya kepada petanda-petanda lain seperti bunyi burung ketupung dan bunyi burung beragai. Bunyi yang dikeluarkan oleh binatang-binatang ini adalah untuk petunjuk dan alamat untuk menentukan kesesuaian tapak. Semua petanda yang akan ditafsirkan oleh beliau Nampanang bagi mematuhi adat supaya tidak mendatangkan malapetaka. Mimpi merupakan salah satu sumber alamat tentang sesuatu yang bakal terjadi di masa akan datang dan diterjemah oleh beliau dan Manang. Bagi menghindari alamat yang boleh mendatangkan malapetaka, biasanya upacara ngitu burung dan belian akan dijalankan mengikut adat yang dirujuk kepada Tuai Raban Bangsa. Adat resam yang unik bagi kaum Iban adalah adat kematian. Perkara pertama yang dilakukan sebaik sahaja mendapati seseorang itu mati ialah merapatkan mulutnya. Ini dilakukan oleh ahli keluarganya. Kemudian mayat dimandikan, disikat dan dikenakan pakaian yang sebaik-baiknya. Kedua-dua pintu rumah panjang perlu digalang dengan 2 batang alu. Mereka percaya jika perkara ini tidak dilakukan, hantu si mati akan membawa pulang roh si mati. Kemudian, mayat juga diletakkan di tengah-tengah rumah panjang dan dilingkungi dengan puak kumbu yang dipanggil sapat. Semua barang yang mahu dibekalkan bersama-sama mayat disediakan. Barang-barang itu dianggap sebagai bekalan si mati di dunia keduanya kelak nanti, iaitu dunia selepas mati. Mayat itu juga tidak boleh ditinggalkan bersendirian. Seterusnya, seorang wanita yang mahir akan ditugaskan untuk membaca doa dan dipercayai roh si mati dapat dibawa ke syurga tanpa sebarang halangan. Doa itu akan dibaca secara berterusan sehingga mayat dibawa keluar daripada rumah panjang. Sepanjang malam sebelum pengembunian dijalankan, orang-orang tua akan berbincang tentang jangka masa berkabung dan berpantang. Apabila mayat itu dimasukkan ke dalam keranda, mayat itu disuakan makanan menggunakan pinggan. Kemudian pinggan itu akan dipecahkan dan dibuang ke tanah melalui celahan lantai. Mayat itu kemudian ditaburi beras supaya tentara tidak menyiksa mayat itu. Keranda itu diperbuat daripada kayu yang baik oleh tukang mahir di kampung itu. Keranda itu biasanya dihias dengan ukiran yang mempunyai motif tradisional. Perayaan gawai secara umumnya merujuk kepada beberapa perayaan masyarakat Sarawak, tetapi pada kebiasaannya merujuk kepada pesta menuai gawai Dayak yang disambut oleh masyarakat Iban, Bidayuh dan orang Ulu untuk merayakan tamannya musim menuai padi. Pesta gawai ini lazimnya disambut pada akhir bulan Mei atau awal bulan Jun pada setiap tahun. Mereka akan berkumpul di serambi umum rumah panjang dan mengenakan pakaian tradisional masing-masing untuk merayakan pesta ini. Tuai rumah merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan sambutan penting tersebut. Perayaan gawai ini tidak akan dikira lengkap sekiranya tuak, iaitu minuman yang diperbuat daripada ragi dan beras, tidak dihidangkan. Perayaan gawai turut terkenal dengan tariannya yang dikenali sebagai tarian ngajat. Selain kepelbagaian gawai yang terdapat di Sarawak, tarian ngajat yang merupakan salah satu perlambangan masyarakat Iban juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Setiap ngajat yang dipersembahkan akan bergantung kepada tujuan tarian itu, kerana setiap tarian ngajat ini membawa maksud tertentu. Antara jenis ngajat yang lebih istimewa dan terkenal ialah ngajat Ngemai Antupala dan ngajat Pakumbu. Ngajat Ngemai Antupala ini biasanya ditari pertama semasa penyambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam kehasilan menuai padi sepanjang tahun, dan kedua sebelum atau selepas berperang bagi menyambut kepulangan dan kejayaan pahlawan-pahlawan Iban. Bagi ngajat Pakumbu pula, ia lazimnya ditari oleh golongan wanita semasa gawai kelingkang dengan membawa Pakumbu. Pakumbu ini merupakan satu jenis kain kapas tenunan yang bercorak pelbagai warna dan yang dipercayai suci. Kegunaannya dalam upacara dan peristiwa penting termasuk kelahiran anak sampai usia, sebagai tabir mayat yang diletakkan di rumah panjang sebelum pengebumian dan sebagainya. Baju tradisional masyarakat Iban boleh kita lihat bagi pihak lelaki dan perempuan. Baju tradisional bagi jantina lelaki diberi gelaran sebagai dandung. Dandung merupakan kain selendang. Dandung lebih lebar daripada bedung. Panjang dandung tidak tetap kerana kain ini digunakan sebagai pembungkus barang persembahan dalam upacara-upacara tertentu. Dandung diperbuat daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Manakala, baju tradisional bagi jantina perempuan diberi gelaran bidang. Bidang merupakan sejenis kain sarung yang sempit dan panjangnya cuma separas lutut. Kebiasaannya, bidang ini hanya dihias oleh reka corak jalur-jaluran yang berwarna-warni. Bidang yang dipakai ketika upacara tertentu atau sebarang perayaan pula dihiasi oleh pelbagai reka corak geometrik dan diwarnakan dengan warna merah bata dan kekuning-kuningan. Malah, ada di antara bidang tersebut yang dihiasi dengan reka corak bermotif tradisional yang disongkitkan dengan benang emas atau perak di atas kain dasar yang berwarna merah. Akhir sekali, kita turut dapat lihat dari aspek makanan tradisional masyarakat Iban. Di Sarawak, masyarakat Iban terkenal dengan pelbagai jenis makanan unik. Antaranya, pertama, kasam ikan ataupun dikenali sebagai pekasam bagi suku kaum masyarakat Iban. Tidak sah kalau suku Iban tidak menghidangkan makanan tanpa pekasam di sisi mereka. Selalunya, ikan akan diperam selama sebulan sebelum dimakan.
Makin lama peraman, makin sedap rasa isinya. Kedua, manuk panso, iaitu ayam yang dimasak di dalam bulung. Biasanya, masyarakat Iban akan menggunakan ayam tua untuk buat panso. Makanan ini sedap dijadikan lauk dan bak tabas semasa perayaan. Daun ubi akan diletakkan pada hujung buluh untuk menghasilkan bau wangi. Manuk panso merupakan makanan popular ketika perayaan Hari Gawai. Dan terakhir, pekasam and sabi, iaitu sayur sawi yang dibuat jeruk hingga menjadikan sebagai pekasam. Pekasam and sabi juga dikenali sebagai kasam and sabi oleh masyarakat Iban. Rasanya yang masam dan sedikit masin amat sedap dinikmati dengan hidangan nasi panas dan dicampur dengan limau. Dengan itu, saya akhiri pembincangan kumpulan dengan tampilan senarai rujukan yang kami guna sepanjang proses kumpulan maklumat. Sekian, terima kasih.